Untuk mengetahui perkembangan di Sarawak, kita terus saja bersama Fazrul Hisham Afandi dengan pelbagai paparan berita di sana. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan PH Sarawak menyelar tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu berhubung pembayaran alaun pengerusi, setiausaha dan ahli Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dipercayai bertujuan mengelirukan rakyat. Kebebasan itu tidak boleh disamakan. Setiausaha PH Sarawak Senator Alan Ling berkata satu kenyataan yang tular di media sosial bahawa gaji pengerusi dan setiausaha MPKK masing-masingnya sebanyak RM3,500 dan RM2,300 sebulan selain alaun hadir mesyuarat ahli jawatan kuasa sebanyak RM300 adalah berita palsu. Dan kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan dengan mengeluarkan berita-berita yang palsu yang boleh menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat seperti hari ini. Ini satu niat program kerajaan persekutuan yang baik untuk rakyat. Tetapi ada juga pihak-pihak yang mungkin mereka merasa panik, takut dengan penubuhan ini ataupun ada agenda politik tersendiri. Tetapi ia tidak patut dilakukan. Senator Alan berkata demikian dalam satu sidang media di Miri mendedahkan mengikut skim MPKK sedia ada, gaji pengerusi MPKK ditetapkan sebanyak RM500 dan setiausaha sebanyak RM300 sebulan sementara alaun hadir mesyuarat ialah RM50 sahaja. Beliau menambah pembayaran alaun berkenaan akan terus dimasukkan ke akaun bank pemegang jawatan dan bukannya melalui pejabat residen ataupun pejabat daerah di Sarawak. Justru pihaknya tidak akan teragak-agak untuk membawa perkara berkenaan kepada pihak undang-undang sekiranya ia terus berlarutan. Senator Alan berkata PH Sarawak telah menubuhkan scouting committee di semua kerusi Dewan Undangan Negeri untuk memilih ahli jawatan kuasa MPKK dengan MPKK dijangka ditubuhkan pada akhir tahun ini melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Pelantikan ahli jawatan kuasa MPKK juga tidak terikat bagi sesiapa yang mampu memikul tanggungjawab berkenaan dan berhak menyertai setiap rancangan dan program anjuran agensi kerajaan negeri. Penubuhan skim MPKK di seluruh Sarawak bertujuan menyalurkan bantuan secara terus, projek dan program daripada kerajaan persekutuan agar penduduk Sarawak khasnya di kawasan pedalaman mendapat manfaat mengikut sasaran. Satu niat program kerajaan. Kepakaran dalam bidang arkeologi perlu diperkasa kerana kekuatan sedia ada dilihat masih tidak mencukupi. Setiausaha bahagian dasar kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Dr. Tan Awang Besar berkata, ia bagi menjangkaui kawasan khazanah negara yang begitu meluas di negara ini seperti Gua Niah. Dr. Tan Awang Besar berkata pemerkasaan itu termasuk pakar arkeologi bawah air yang merupakan sesuatu yang baru kepada Malaysia. Kalau kita lihat kepakaran kita pun kena diperkemaskan, diperkasakan dari segi mereka yang pakar tentang underwater heritage. Kita dah ada yang arkeologi Malaysia dan sebagainya. Itu perlu diperbanyakkan lagi, diperamaikan lagi kan. Dengan ada yang kekuatan ada tak cukup sebab kawasan heritage kita begitu meluas. Terutama kawasan Niah kan, Gua Niah. Katanya kebersihan satu aspek yang perlu diberi keutamaan dalam memastikan khazanah negara seperti Gua Niah terus terpelihara dan mengekalkan interpretasi yang kurang baik kepada pengunjung. Beliau ditemui pemberita bersempena lawatan delegasi Persidangan Antarabangsa Arkeologi 2019 ke Taman Negara Niah Miri. Sementara itu, pakar arkeologi dari Universiti New South Wales, Sydney, Australia, Profesor Madya Dr. Darren Kuno berkata pihaknya dengan kerjasama Jabatan Museum Sarawak dan Sarawak Forestry Corporation menurut ke Taman Negara Niah bagi memperluas pemahaman prasejarah yang memberi tumpuan kepada Gua Dagang sebagai rangkaian Gua Niah. Penemuan penyelidikan baru dari Gua Dagang telah menunjukkan bahawa aktiviti manusia telah wujud di kawasan itu 65,000 tahun yang lalu.
So this provided a great opportunity for us to do some work here and to really explore the archaeological potential of the Traders Cave. So we've worked here now since 2017 doing excavations, and so far we've done about 16 weeks of excavations digging through the sediment, and we've actually revealed a very large and very rich archaeological record that really extends our understanding of prehistory well beyond what we see in the Westmouth, what the Harrisons excavated. Sementara itu, delegasi yang menyertai persidangan itu juga berpendapat Gua Nia merupakan satu tapak arkeologi yang ikonik. Maknanya Sarawak ni terutamanya telah diduduki oleh masyarakat prasejarah. Macam kalau kita lihat macam di Semenanjung ya, di Gua Gelenggung contohnya kan, dia ada penemuan perak man. Tapak dia cukup luas lah. Yang ni tapak ekskavasi dia memang cukup luas lah. Berbeza lah dengan tempat lain. Saya rasa ini memang hebat. Justru Gua Nia perlu terus dipromosi selain penambahbaikan dari segi fasiliti bagi memudahkan pengunjung menikmati keindahan taman negara berkenaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas sebuah kenderaan dengan muatan rokok dan minuman keras pelbagai jenama dipercayai belum lulus kastam di Pekan Taman Tungku Miri semalam. Menurut pengarah JKDM Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM12,000 dan jumlah cukai sebanyak lebih RM51,000. Datuk Sharifah Halimah mendedahkan rampasan itu melibatkan 55,880 batang rokok dan 361.60 liter minuman keras pelbagai jenama serta sebuah van. Beliau menerusi kenyataan berkata sepasukan anggota bahagian penguatkuasaan Kastam Miri telah memeriksa sebuah van yang diparkir di tepi jalan dan hasil pemeriksaan menemukan pelbagai jenis rokok dan minuman keras yang diletakkan di dalam kenderaan terbabit. Siasatan awal mendapati tiada individu yang mengaku pemilik kepada kenderaan beserta barangan tersebut. Jelas beliau, modus operandi mendapati penjual barang seludup menyimpan rokok dan minuman keras yang belum lulus kastam di luar premis untuk dijual kepada pelanggan. Ini bagi mengelakkan mereka dicekup dan berasa takut untuk menyimpan barangan tersebut di dalam premis berikutan operasi pihak berkuasa yang berterusan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967 dan sabit kesalahan boleh dikenakan denda 10 kali ganda nilai barang atau RM100,000 atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekolah Kebangsaan Jalan Arang di Kuching akan mempunyai sebuah Dewan Serbaguna yang dijangka siap pada Mac tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Wong King Wei berkata ia bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada 780 orang murid di sekolah berkenaan. Wong berkata pelaksanaan projek yang menelan kos RM380,000 itu akan bermula bulan ini dan mengambil tempoh kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Beliau berkata pihaknya bersama Jabatan Kerja Raya akan melakukan pemantauan terhadap projek itu bagi memastikan ia tidak terbengkalai dan siap mengikut tempoh yang ditetapkan. Wong King Wei berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan tapak pembinaan Dewan Serbaguna di SK Jalan Arang Kuching. Sementara itu, Guru Besar SK Jalan Arang Edward Peter Bajab berterima kasih kepada kerajaan atas usaha mempertingkatkan prasarana sekolah berkenaan yang tidak memiliki kemudahan asas seperti Dewan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah sebelum ini. Kira-kira 150 orang penduduk di Kampung Batu Dua Lawas mendapat manfaat selepas siapnya Dewan Serbaguna di kampung itu sejak Mei lalu. Pelaksanaan di bawah projek transformasi luar bandar RTP dengan kos RM500,000 itu dilihat cara terbaik dalam menyediakan fasiliti asas kepada penduduk luar bandar untuk menjalankan pelbagai aktiviti di kampung. Rata-rata penduduk kampung yang ditemui teruja dengan kemudahan yang disediakan, terutama kepada golongan muda.
Dengan adanya Dewan ini kami dapat generasi muda dapat beriadah, bermain dan mengisi masa lapang dengan secukupnya lah, dengan membuat perkara yang baik-baik. Sebelum ini kami tiada kemudahan untuk melakukan aktiviti-aktiviti kampung. Tapi dengan tersedianya Dewan ini kami dapat melakukan aktiviti kampung dengan lebih senang. Dewan ini beliau selalu gunakan untuk macam hari kebudayaan, bermain badminton ataupun kami selalu buat di sini berlatih bersilat, selalu kami adakanlah di sini. Hadir merasmikan Dewan itu Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang turut mengumumkan peruntukan tambahan RM100,000 bagi melengkapkan keperluan asas lain Dewan itu seperti parit bersimen dan pentas. Dato' Amar Awang Tengah berharap kemudahan yang disediakan dapat dimanfaat sebaiknya oleh penduduk Kampung Batu Dua Lawas. Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Sarawak berjulung kalinya mengadakan Festival Kesenian Islam dengan bertemakan Kesenian Islam Integrasi Sejagat. Program yang melibatkan golongan muda sekitar Bintulu itu mendapat sambutan memberangsangkan. Pengarah UPMKB Profesor Dr. Bujang Kim Huat menjelaskan ia bertujuan mengetengahkan kesenian Islam kepada masyarakat umum termasuk warga UPMKB. Beliau berharap menerusi penganjuran program sedemikian, ia sekaligus dapat mempamerkan keindahan Islam sekaligus mempromosi UPM sebagai destinasi pendidikan negara. Profesor Dr. Bujang Kim Huat berucap demikian pada majlis penutupan festival tersebut di Bintulu. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang festival itu berlangsung adalah tilawah Al-Quran, pertandingan seni had dan syarahan serta forum perdana. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan.